Wah. Trademark dia pantun, bro. Saya nak lawan balik 2-3 kucing berlari. Saya masih lagi cari resepi. 2 kerat je lah yang termampu pagi ni. Baik, kita cakap antara resepi yang banyak dari segi disiplin, dari segi mengisi waktu bersama keluarga dan bagaimana masuk PKP tahap keempat ini kita boleh manfaatkan masa yang ada. Jadi bertuas sekali pagi ini kita dapat berbicara dengan yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Haji Siraj yang merupakan Timbalan Pengurusi Majlis Perlindungan Wanita Rahmah Mawar dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Jadi terima kasih Prof. Dr. kerana sudi bersama kami pagi ini. Banyak sebenarnya kita dapat bualkan tadi sebelum kita bersiaran. Apa antara pemerhatian awal Prof. Datuk ya bila melihat fasa tahap PKP ini masuk tahap ketiga dan bagaimana apa dari segi yang dilihat cara keluarga menghabiskan masa mereka bersama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Zaliha dan Terence. Saya setajuk ni sangat kena pada masanya sebab kita dah masuk bulan kedua ya untuk berada di dalam suasana yang tak pernah kita alami. Saya sudah 53 tahun umur saya ni, ini first time saya memang betul-betul ada di rumah ya untuk Ramadan ataupun tidak perlu keluar bekerja. Saya sebagai seorang doktor awal-awal dalam kerjaya saya memang kita duduk di hospital ya. Jadi macam kira rumah tu jadi rumah kedua pula kan. Tapi inilah masanya yang mana semua ahli keluarga ada di rumah dan kita sebenarnya ada mixed feeling tau Terence tentang perkara ni. We are excited ya, dalam masa yang sama teruja, dalam masa yang sama juga kita merindui lah ya kita punya old norms kita kan ya. Kita tak pergi kerja ya. Saya mungkin tak pergi bekerja dah dekat 6 minggu kan. Tadi pun nak keluar ni tadi saya ambil baju, tengok baju-baju yang lain tu, saya tak perlu agaknya baju-baju ni kalau kita terus PKP begini kan. Jadi saya suka nak berbincang hari ni tentang kesannya kepada wanita ni kan. PKP kita dan juga Ramadan kali ini wanita sebagai isteri, wanita sebagai ibu dan sebagai wanita berkejaya ya. Jadi kita disebabkan oleh kerjaya kita ni kita ada tanggungjawab juga dan saya lah secara peribadi mendapati bekerja dari rumah tu memang memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Kita memang kena mandi pada waktu yang kita selalu mandi, pakai baju yang macam kita nak pergi bekerja, kita ada satu tempat khas untuk kita bekerja dan bercakap tentang keluarga ni pula ya, Zaliha dan Terence, kita ada beberapa peringkat keluarga ya. Macam saya mungkin keluarga yang anniversary saya yang ke-29 tak lama lagi kan. Jadi anak-anak saya semua dah, yang paling kecil pun dah habis SPM. Jadi saya tak ada risau yang di sekolah dan seterusnya. Tapi ada yang baru anak ya, 2-3 di sekolah rendah, ada seorang di sekolah menengah. Jadi suasananya berbeza ya. Jadi dalam PKP ni saya rasa waktu paling penting untuk kita melihat semula apa sebenarnya status kesihatan keluarga kita. Apabila cakap tentang doktor ni dia tak boleh lari lah daripada aspek kesejahteraan dan kesihatan ya. Jadi saya rasa mungkin nak ambil peluang ni untuk reality check. Kita buat checklist tu bagaimanakah agaknya status kesejahteraan keluarga kita. Dan bila kita cakap tentang kesejahteraan ya, Zaliha dan Terence, dia ada 8 aspek sebenarnya. Yang biasa kita dengar adalah fizikal, kognitif ya, intelektual kita, emosi, sosial dan spiritual. Yang tu 5 tu kita memang kena ada semua. Dia tak boleh orang kata kita pentingkan yang satu saja, yang lain kita abaikan. Dia kena semuanya kita pastikan ianya sejahtera dan sihat. Tapi dalam konteks ini ada 3 lagi ya. Yang ke-6 adalah dalam konteks kesejahteraan keuangan. Inilah pula nanti kan kita tak boleh nak nafikan selepas COVID ini ya, kita akan berhadapan dengan kemiskinan ekonomi dan semua kita akan terkesan. Mungkin saya ni yang dah dekat umur yang begini, mungkin kesan dia tak berapa terasa, tapi untuk yang baru ada kerja ya, dan mungkinlah isterinya tidak bekerja, dia pula sendiri bekerja dan kemudian kerjanya pula mungkin ya, dia akan dibuang kerja ke. So ini semua perlu kita fikirkan, bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini juga ya. Dan kesejahteraan dalam konteks kerjaya. Kerjaya ini lebih kepada keseimbangan. Dan pada saya dalam PKP ni, saya lah sebagai wanita berkejaya, kita boleh tengok kan sama ada kita dapat atau tidak the life balance. Ataupun selama ni kita nampaklah sudut-sudut yang kita tidak our blind spot yang kita tak nampak ni. Dan yang ke-8 adalah dalam konteks kesejahteraan alam sekitar kita. Kan? Dan dalam PKP ni sebenarnya saya agak
saya rasa mungkinlah selama ini makhluk yang selain manusia ni dia mengadu kat Tuhan ya, kata manusia ni betul-betul lah dia dengan tamaknya, dengan kerakusannya. Dan ini adalah masa di mana manusia dengan kena duduk dalam rumah ni, so dia berhenti daripada mencemar alam dia kan, dengan kita punya aktiviti seharian kita tu. Dan kita pun tahu kan, sungai makin jernih dan perkara-perkara yang kualiti udara. Bila pernah Datuk sebut tentang tu, kalau boleh saya ingin tanyakan sebut tegas sentuh topik pencemaran ni, walaupun kita berada di rumah, tapi malangnya ada sebahagian daripada masyarakat yang membuang mas topeng sesuka hati dengan sarung tangan getah yang tidak dibuang sepatutnya. Sebagai seorang pengamal perubatan, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada mereka? Kita nak sihat tetapi kita menyakitkan alam sekali lagi dengan tabiat membuang sampah, buang mask, buang glove merata-rata ni. Zaliha, ni belum lagi kami punya PPE di hospital tu. So yang itu juga perlukan diuruskan ya. Jadi di sinilah rasanya selepas ini kita kan sebenarnya selepas COVID ini kita ada masa untuk pause button dan reset. Sebenarnya ya, untuk meletakkan keutamaan kita. Jadi mungkin kita lihat, saya teringat Mahatma Gandhi kata dunia ini cukup untuk semua orang. Kalau 7 bilion cukuplah, tapi tidak cukup untuk seorang yang tamak. Bayangkan kalau 7 bilion itu semuanya tamak. Jadi oleh sebab itu mungkin ini masa yang terbaik. Balik kepada aktiviti kita di dalam rumah, kita harus melihat apakah peranan kita bersama itu kita gunakan untuk membuat muhasabah diri. Kan? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tujuan utama membangunkan rumah tangga itu adalah untuk mendapat sakinah, mawaddah dan rahmah. Biasa kita dengar tu kan. Ada orang lah ni kata, Prof saya dapat semua tu sebab anak sulung saya sakinah, anak nombor 2 saya mawaddah kan, kemudian rahmah. Yang itu kita fahamlah, tapi sakinah, mawaddah, rahmah ni dia adalah kualiti yang kita rasa. Dan kita sebenarnya tak boleh kata kita seorang saja yang sakinah sedangkan ahli keluarga kita lain semuanya menderita. Tak boleh. Dan sekali juga rasa macam, saya dah dapat mendirikan satu rumah tangga yang sakinah. No. Bukan you yang patut cakap tu. Kita kena tanya isteri dia kan. Betul tak sakinah? Anak-anak dan seterusnya. Dan sakinah ini kualiti ketenangan. Dia jadi satu rumah tu jadi tempat yang kita memang nak balik. Kan? Ya, sebab dia sanctuary. Dia adalah tempat perlindungan kita. Mawaddah itu kasih sayang. Kasih sayang pula dia bukan one direction. Dia adalah kasih sayang yang bersambut. Kan? Dan yang ketiga dari sudut rahmah. Rahmah ini keluasan. Kita rasa it's not the size of the house. Bukannya saiz rumah tu tahu. Tetapi apa kualiti yang ada di situ. Lawan kepada sakinah, mawaddah, rahmah adalah kacau bilau huru-hara, kebencian, kemarahan, dendam kesumat dan tandusnya daripada dan gersang daripada rahmat Allah. So ni mari kita buat reality check. Rumah kita ada yang mana satu. Dan sekiranya kesejahteraan yang 8 tadi pun tak ada, yang ini pun asyik rasa macam tak tahan duduk dalam rumah tu. Bercakap sikit je dah tinggi suara kan cakap sikit je dah terkecil hati. Kita kan masa ni kan tak bolehlah tak bercakap kan, tak bolehlah macam kalau masa sebelum PKP ni kita marah-marah dengan husband, kita pergi kerja. Kan dia ada tempat nak cool down kan. Dia ada tempat nak cool down. Sekarang 24 jam. Itu belum dengan anak-anak. Jadi saya kira dia memerlukan kebijaksanaan untuk mengambil peluang ini. Jadi selepas kita tahu status sakit atau sihat, apa nak kita buat selepas ini? Baik. Kalau kita lihat kepada keadaan di dalam negara, ada juga kes-kes yang dilaporkan di mana terdapat keganasan rumah tangga, isu-isu di mana suami menjadi tidak tentu arah disebabkan mungkin hilang punca pencarian dan sebagainya. Jadi bagaimana situasi-situasi seperti ini diurus dalam konteks yang sekarang, kerana kita terpaksa berdepan dengan bukan sahaja situasi tetapi orang 24 jam sehari. Okey. Itu yang reality check tadi. Kita mungkin bercakap tentang keluarga yang lumrah. Keluarga yang tahap kesihatan keluarga itu pada tahap yang baik. Tapi ada banyak antara kita yang sedang mengalami konflik dan juga permasalahan. Boleh bayangkan kalau misalnya mereka sebelum PKP baru ni dah nak bercerai dah. Tiba-tiba PKP. Semua kena duduk dalam rumah yang sama. Mungkin juga sebelum ini kalau adanya keganasan dalam rumah tangga, ketika pagi
sampai petang semuanya keluar bekerja, tak berlakulah perkara tu. Ya, kadang-kadang dia pergi keluar bekerja tu adalah escapism dia. Ya, dan tapi sekarang ni dia terpaksa menerima segala realiti tersebut. Apa yang pasti keluarga begini perlu dibantu. Ya, perlu mendapatkan bantuan. Ini juga bergantung kepada insight ataupun sejauh mana keluarga itu dapat menerima hakikat bahawa mereka memang bermasalah. Sebenarnya itu step yang pertama. Kebanyakan daripada keluarga-keluarga yang sedang berhadapan dengan masalah untuk tempoh masa yang panjang, dia punya masalah penting sekali adalah dia tidak menerima hakikat bahawa mereka sedang berhadapi masalah yang tidak boleh diselesaikan sendiri. Berkomunikasi pun dah tak boleh, Terence, kan? Tengok muka pun tak nak dah. Duduklah PKP berapa minggu ni macam nak gila lah, kan? Jadi, betul. Dan boleh bayangkan impak dia pula pada anak-anak. Jadi saya suka bila Terence dan Zaliha timbulkan perkara ni sebab kita memang kena prihatin bahawa di luar mungkin jiran kita perlukan bantuan kita. Dan saya rasa di samping mungkin NGO dan agensi yang bertanggungjawab untuk membantu, kita juga kena mainkan peranan tersebut. Ada masa agaknya kita tahu jiran kita, kita dengar lah kan daripada sebelah dinding tu kan, nampak macam tension tu build up. Mungkin kita kena ambil sedikit tanggungjawab, bawa anak dia sekejap ke rumah kita, kan, untuk dispersekan sikit kemarahan dan seterusnya tu. Biasalah bila marah tu kita dah tidak berfikir secara tenang, ya. Jadi dan itulah yang paling penting, keluarga ini sendiri kena mengenal pasti bahawa mereka perlukan bantuan. Dan bantuan itu seharusnya kita berikan bila kita ada peluang tersebut. Dalam isi rumah tersebut, kita selalu lihat apa yang dipaparkan di laman media sosial keluarga yang semuanya ada dalam satu rumah yang sama. Kita terlupa pekerja kesihatan yang mungkin dah 2 minggu ataupun dah 2 bulan tak jumpa anak, ataupun suami isteri yang terpisah, seorang jaga anak ini, seorang jaga. Bukan situasi konvensional yang semua satu rumah, baking, mempunyai suasana bahagia dan sebagainya. Bagaimana untuk mereka mengekalkan kebersamaan dan kekuatan tersebut walaupun mereka tidak berada di lokasi yang sama? Okey, untuk keluarga-keluarga begini, kita kata atypical lah kiranya, kan. Kalau kita lihat sebelum ni pun mereka memang dah ada PJJ, kita kata, kan, perkahwinan jarak jauh atau long distance relationship, LDR. Pada saya, pasangan yang boleh hidup dengan jarak jauh untuk beberapa tempoh masa, dia ada kekuatan dia sendiri. Dan kekuatan itulah sebenarnya yang masih lagi mampu memastikan mereka masih bersama walaupun dalam keadaan begini. Mungkin saya kira ini something yang macam biasa je lah sebab mereka biasa berjauhan. Tapi teknologi yang ada kita kena gunakan sebaik mungkin. Malahan saya rasa teknologi yang ada juga, kalau tak dulu kita selalu pergi rumah mak kita, kan, mak ayah kita bawa anak-anak, dia pun seronok tengok cucu. Ni tak boleh ni. Jadi sekarang ni datuk dengan nenek dah Zoom meeting dah. Ataupun Skype ataupun Hangout. Sebab itu satu cara untuk kita bertanya khabar. Prof Datuk, bila Prof Datuk sebut tentang Zoom tadi, ada juga kajian yang menunjukkan bahawa sebelum PKP ni tak adalah lawak banyak mana sekalipun. Tetapi bila disahkan awak kena menjaga pergerakan dan tidak boleh keluar, tiba-tiba mereka rasa tak dapat tengok cucu, tak dapat tengok anak, tak dapat tengok kawan. Tapi sebelum ni pun tak adalah sekerap mana pun. Ya. Itu tabiat manusia lah, Zaliha. Kita ni agaknya bila kita ada benda tu, we take things for granted, kan. Kita anggap dianya tak apalah, besok minggu depan lah agaknya, kan. Tak minggu depan 2 minggu lagi, nak raya pula dah. Tapi ni bila ada PKP begini, dan ingat ni kita PKP kerana adanya satu bahaya jangkitan virus yang kita pun belum tahu lagi perangai dia, dan kita semua ni ada peluang untuk dijangkiti. Jadi itu menjadikan manusia mula memikirkan, mungkin saya tak jumpa lagi dah orang tu. Kan, dan macam kita yang mungkin ada ibu ayah yang tua, kita tak pergi kali ni sebab kita tak nak jadi carrier yang membawa penyakit kepada ibu ayah kita yang rentan. Jadi kali ni orang kata kalau sayang jangan tengok mak ayah. Kan dia macam paradoks, kan. Dan ini yang something mungkin yang perlukan kita membuat satu muhasabah diri yang jujur, tentang apakah agaknya pengajaran yang nak diberikan kepada manusia ini dalam tempoh yang
semua dunia sebenarnya terkesan. Satu lagi, sistem pengurusan dalam keluarga adalah pusat memberi belah. Selalunya kita akan keluar pada hujung minggu ataupun bila masa ada sedikit terluang, akan ada aktiviti yang kita sandarkan kepada pusat memberi belah. Menonton wayang sesama keluarga ataupun pergi membeli belah, dan juga pusat-pusat rekreasi yang disediakan di luar rumah. Tapi kini kita terpaksa berada di dalam rumah. Mungkin kita rasa seolah-olah tidak tahu nak buat apa. Bagaimana situasi itu telah pun kita hadapi dan telah pun kita berjaya dapat sesuatu pengalaman baru daripada situasi ini. Apakah yang boleh kita rumuskan di sini bahawa kita sebenarnya tak perlukan semua itu? Betul. Apa yang selama ni kita cari di luar sebenarnya dah ada di dalam rumah kita. Ya, sebenarnya kenapa kita pergi katalah mall ataupun ni? Saya rasa itu sebagai satu escapism juga. Ya, banyak masalah kita yang kita tak mau ingatkan dan kita tak nak selesaikan, maka kita divertkan kepada itu. Satu mekanisme yang sangat biasa manusia buat. Kali ini kita tak ada pilihan tu. Tapi saya yakin ramai antara kita secara jujur ni merasakan banyaknya lagi ruang dalam rumah tangga kita itu dan rumah kita itu yang sebenarnya lebih menarik daripada pergi ke mall dan pergi ke tengok wayang tu kan. Jadi saya yakin semua orang akan keluar daripada COVID ini, daripada pandemik ini menjadi orang yang baru, yang meletakkan keutamaan yang betul, dan waktu Ramadan inilah dia macam dia overlap tau, dia memerlukan kita dan yang saya selalu ingatkan diri saya mengikut perintah PKP ini adalah tuntutan. Ini ibadah saya. Ya, so siapa yang nak keluar saja-saja nak test ada polis ke tak boleh tu, pada saya macam dosa juga tu kan, sebab you should be sepatutnya di dalam rumah. Dan sekarang ni dengan Ramadan pula. So setiap tidur pun dapat pahala terus kan. Jadinya tapi janganlah tidur dah pagi sampai maghrib tu. Tapi sekarang ni saya rasa kita takkan jumpa lagi lah masa macam ni. Baik kita gunakan betul-betul untuk kita manfaatkan. Dan anak-anak melihat perangai dan karakter ibu dan ayahnya yang sebenar. Dia nampak dari pagi sampai malam tu macam ni ibu dan ayah dia. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang menjadi lebih baik selepas semua yang berlaku ni. Ada juga yang membawakan faktor keuangan keluarga. Rumah dia besar boleh buat macam-macam, rumah kita kecil. Tapi sebenarnya apa yang perlu kita ambil kira bahawa wang bukan segala-galanya dalam situasi seperti ini. Kereta 5 kat luar pun kalau tak boleh keluar. Betul. Saya akan Zaliha, saya merasakan bahawa kunci kepada kebahagiaan adalah apabila kita mampu mensyukuri apa yang kita ada. Okay, contentment tu. Kalau dari sudut ranking emosi, contentment is the lowest untuk emosi positif. Dan emosi positif ni dia spiral up. Maknanya kalau kita tak mampu nak mensyukuri apa yang kita ada ni, datanglah berapa banyak orang kata wang ke ataupun kemewahan, dia masih tidak memberikan rasa tenang itu. Tapi mungkin ada orang yang dapat sedikit tapi dia rasa benda tu banyak. Maka orang ni jauh lebih tenang lagi. So mungkin saya nak bertanya pada diri kita lah kan, apa yang kurang lagi ni? Apa yang kurang lagi? Kan? Kita ni tapi memanglah dia pergi betis nak apa? Hadis Rasulullah sendiri kata kalau kamu diberi satu lembah emas, kamu nak yang kedua. Ada satu hadis lagi, kamu nak yang ketiga. Dan kamu hanya puas, manusia hanya puas apabila mulutnya dipenuhi turab, iaitu tanah. Matilah. Masa mati je yang dia tak boleh nak minta lagi. Tapi semuanya tak cukup. Oleh sebab itu, mari kita tengok apa yang kita ada, bukan apa yang kita tak ada. Kita paling tidak ada bumbung di atas kepala kita, walaupun dia kecil. Kita ada pasangan, walaupun mungkin bukanlah Miss World, ataupun bukanlah James Bond ke, tapi ada orang yang kita panggil sebagai pasangan kita. Anak kita mungkinlah tak comel macam dalam iklan tu, tapi dia anak darah daging kita. Apabila kita menyenaraikan apa yang kita ada kan Zaliha dan Terence, we are humble, kita akan rasa
malu. Malu dengan Tuhan yang memberikan begini banyak, tetapi terlalu sedikit syukur kita. Tapi Tuhan memang tahu pun. Allah memang tahu perangai kita memang macam ini, kan? Tetapi reward kepada mereka yang mampu mensyukuri itu adalah kebahagiaan yang tak boleh digambarkan. Tapi bukannya maknanya kita malas untuk berusaha. Kita kata macam ni sejelas, tidak. Kita usaha semampu daya dan apa yang kita dapat itulah sebenarnya yang harus kita syukuri. Dan itu dia konteks satu senario keluarga ataupun dimensi keluarga yang baru yang memang sepatutnya begini. Kalau kita melihat kepada keluarga-keluarga zaman 70-an, zaman 60-an, mereka mempunyai lebih masa yang terluang bersama dengan ahli keluarga itu. Tapi setelah arus kemodenan sampai, kita dapat lihat mungkin situasi itu berbeza sedikit. Dan kita juga ada alat yang sentiasa mengganggu kita di depan mata. Dan semua ini boleh kita pertimbangkan dalam senario PKP ini. Kita terpaksa berada bersama dengan siswa, takkan kita nak berdepan dengan gadget semata-mata. Betul. Jadi melihat kepada situasi ini dan bergerak ke dalam bulan Ramadan, apakah antara amalan-amalan yang boleh kita amalkan untuk membantu mengakrabkan lagi seisi rumah tangga kita? Okay. Dia ada aktiviti yang kita katakan sebagai ibadat fardu yang kita jalankan bersama. Tapi sebenarnya ibadat yang paling penting adalah manfaatnya kepada orang lain. Jadi dalam tempoh kita berada di rumah ni, sebenarnya kita semakin kreatif untuk memastikan bahawa kita masih boleh reach out kepada orang lain. Ketika inilah agaknya kita buka online banking kita teringat mungkin adik kita, abang kita yang dah lama kita tak ni. Dan kebetulan kita mungkin ada dia punya account di dalam tu, dalam favorite kita, hantarlah sikit. Kita takkan apa-apa kerana itu, kan? Ataupun tengok dalam contact list kita, siapa orang yang paling lama kita tak tegur. Atau tak bertanya khabar. Just hantar je, Zaliha, how are you? I'm thinking of you. Itu dah make that person's day. Dan you pun sebenarnya bila orang tu rasa begitu teruja, kita pun ada orang kata tempiasnya tu. Benda-benda ni semua tak payah duit lah, Terence. Takkan kena tu. Manusia ni memanglah kalau banyak duit mana pun tak cukup. Tapi ingatan dan yang paling penting doa. Bila kawan itu tak tahu pun, saya doakan Terence dan Zaliha. Padahal Terence dan Zaliha tak tahu pun saya mendoakan. Wow, itu yang paling ni. Saya ambil siap-siap dulu. Malahan kadang-kadang apa yang kita dapat ni kan rakan-rakan adalah doa daripada kawan-kawan kita. Dan oleh sebab itu untuk membalas doa itu kita doakan pula orang lain. Jadi simple sangatlah hidup ni, kan? Apa yang jadikan susah tu agaknya kita sendirilah, kan? Berbalik kepada apa yang Prof kata tadi, Mahatma Gandhi, there's enough for everybody's needs, not for everybody's greed. Yes. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih, Zaliha. I really enjoy the session. InsyaAllah. Kita kalau awal tadi barangkali gerimis di Kuala Lumpur, kita ingin berehat seketika dan kembali kita ingin ke Met Malaysia untuk menyaksikan lintas langsung kaji cuaca bersama pegawai Met Malaysia. Silakan.